Hari ini dah masuk hari ketiga pelancaran padu ataupun portal pangkalan data utama telah pun dilancarkan dan telah pun boleh mula diakses oleh orang ramai di luar sana. Ada pelbagai masalah yang timbul sebenarnya sejak hari pertama pelancaran dilakukan lagi. Antaranya adalah seperti capaian akses tidak sah dengan kod 100 dan diperkatakan di situ, diberi amaran di situ bahawa pastikan untuk mengakses halaman ini daripada sistem padu. Yang peliknya memang akses daripada sistem padu pun, tapi perkara tersebut yang timbul dan ini terjadi kepada ramai pihak di luar sana sebenarnya sewaktu hendak mengesahkan identiti mereka. Bukan ini saja, banyak lagi masalah-masalah lain yang timbul sewaktu sedang cuba untuk mengemaskini dalam pangkalan data utama ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Tajuk yang admin berikan, padu tapi kurang padu. Mungkin sesetengah pihak akan terasa hati dengan perkara ini, tetapi itu adalah realitinya. Seolah-olah seperti pangkalan data utama ataupun padu ini sebelum dilancarkan tidak ada semakan yang betul-betul terperinci dilakukan, seperti tidak ada UAT ataupun User Acceptance Test untuk menyemak senario-senario tertentu, apa bakal terjadi, apa masalah yang bakal timbul dan sebagainya. Kerana apabila ianya dilancarkan hari pertama lagi sudah timbul pelbagai masalah di pihak pengguna, di pihak rakyat Malaysia, menyebabkan ramai yang merasa kesal, ramai juga yang kecewa sebenarnya dan mengambil keputusan untuk tidak meneruskan mengemaskini di dalam pangkalan data utama ini. Seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, antara masalah yang timbul adalah sewaktu hendak mengesahkan identiti. Ya, ini paling banyak yang rasa yang mengalami masalah ini. Kerana apabila mereka cuba untuk mengesahkan identiti, ada mesej tertera di situ di mana capaian akses tidak sah dengan kod 100 dan diberitahu juga di situ bahawa pastikan anda mengakses halaman ini daripada sistem padu. Walhal sewaktu hendak mengesahkan identiti tersebut, apa yang telah pun dilakukan adalah klik pada pautan yang terletak dalam halaman padu itu sendiri. Tetapi masalah ini yang timbul. Dan seperkara yang harus diingatkan, untuk anda melengkapkan proses kemaskini, anda harus verifikasi terlebih dahulu identiti anda. Jadi jika perkara ini masih timbul, bagaimana hendak mengesahkan identiti? Dan selain daripada itu, ada juga yang sebenarnya telah pun berjaya melepasi tahap ini dan diminta untuk selfie serta memuat naik MyCard mereka. Sewaktu selfie itu, banyak perkara juga masalah yang timbul kerana ianya terlalu sensitif. Jika beza sedikit daripada gambar di MyCard, sistem akan mereject dan tidak membenarkan proses seterusnya dilakukan. Dan ramai juga yang sebenarnya membandingkan proses pengesahan menggunakan selfie ini dengan e-wallet sewaktu mereka hendak menebus e-Madani, di mana prosesnya lebih mudah jika dibandingkan dengan padu ataupun pangkalan data utama ini. Seolah-olah standard yang digunakan untuk selfie tersebut tidak sama dengan standard untuk pengesahan verifikasi di aplikasi yang lain. Jadi perkara ini juga harus dilihat oleh pihak kerajaan untuk ditambah baik, untuk diperbaiki agar memudahkan urusan rakyat sewaktu hendak mengemaskini dalam pangkalan data utama ini. Itu adalah antara salah satunya. Ada banyak lagi sebenarnya masalah yang timbul. Antara lainnya adalah sewaktu hendak mengemaskini, di mana anda perlu memastikan setiap section itu berwarna hijau. Kalau berwarna kuning, anda tidak boleh membuat perakuan terhadap kemaskini yang telah pun dilakukan. Dan antara masalah yang timbul adalah sewaktu hendak mengisi ruangan pekerjaan. Kita sedar ramai sebenarnya di luar sana sekarang ini yang sedang menganggur, tidak bekerja, mahupun suri rumah. Tetapi apabila pilihan ataupun status pekerjaan ataupun aktiviti yang dipilih adalah menganggur ataupun tidak bekerja ataupun suri rumah, sistem masih lagi meminta mereka untuk mengisi kategori pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau diabaikan perkara ini, hendak klik pada perkataan simpan tidak dibenarkan oleh sistem kerana ruangan untuk kategori pekerjaan itu adalah wajib untuk dipilih. Yang menjadi masalahnya adalah sebagai contoh, kalau katakanlah mereka yang menganggur ataupun tidak bekerja, mereka ini memang langsung tidak bekerja, tetapi kategori pekerjaan
pekerjaan, pilihan-pilihan yang diberi adalah pilihan-pilihan untuk pekerjaan-pekerjaan yang wujud untuk mereka yang bekerja. Tidak selari langsung dengan pilihan yang telah pun dipilih, iaitu menganggur ataupun tidak bekerja. Sama juga kisahnya dengan suri rumah. Apabila mereka memilih suri rumah, kategori pekerjaan itu masih wajib dipilih, yang mana tidak ada satu langsung pun kategori pekerjaan yang menjurus ke arah suri rumah. Jadi perkara ini telah pun menyebabkan seksyen pekerjaan ini tergantung tidak dapat dikemaskini oleh mereka-mereka yang sebagai contohnya tidak bekerja, menganggur ataupun suri rumah ini. Dan antara lain feedback yang banyak diterima adalah berkaitan dengan pendapatan, di mana di situ sistem tidak membenarkan pendapatan itu diubah. Jadi ramai sebenarnya yang mengalami kesulitan, terutama sekali untuk mereka yang tidak bekerja, golongan suri rumah, di mana mereka ini sebenarnya tidak mempunyai pendapatan dan seharusnya meletakkan kosong di situ. Tetapi sistem tidak membenarkan dan tidak juga membenarkan untuk mengubah apa-apa figure ataupun amount di situ, menyebabkan kesulitan dan seksyen untuk pendapatan itu tergantung juga. Jadi banyak lagi sebenarnya perkara-perkara ataupun masalah-masalah lain yang timbul sewaktu hendak mengemaskini dalam pangkalan data utama ini. Seolah-olah seperti sebelum pelancaran pangkalan data utama ini, tidak ada semakan yang terperinci telah pun dilakukan untuk senario-senario yang berlainan. Jadi diharapkan agar pihak kerajaan dapat mengemaskini, dapat memperbaiki sistem ini, dan mungkin juga ada baiknya jika ianya digantung sementara waktu agar tidak menimbulkan kegusaran, agar tidak menimbulkan lebih banyak persepsi yang kurang enak di luar sana. Apa kata anda berkaitan dengan pangkalan data utama ini? Tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.